Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak murid ustazah yang ustazah kasihi sekalian, apa khabar? InsyaAllah untuk hari ini kita akan belajar tentang salah satu tajuk nahwu iaitu munada. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan munada? Munada maksudnya dari segi bahasa adalah seseorang yang diseru ataupun dipanggil. Jadi mari kita lihat apakah ta'rif bagi munada. Ta'riful munada huwa al-ismu adh-dhahiru al-matlubu iqbaluhu bi ahadi ahrufin nida'i. Munada adalah kata nama zahir yang dipanggil ataupun diseru selepas salah satu huruf nida. Huruf nida ini adalah kata seruan. Contohnya wahai. Jadi selepas perkataan wahai ataupun ya dikenali sebagai munada. Jadi di manakah kedudukan munada? Munada ni seperti yang ustazah beritahu sebentar tadi iaitu berada selepas huruf nida. Jadi apakah antara huruf-huruf an-nida? Okey, antara huruf nida iaitu a, ya, ayya, ay, ayyuha, ayyatuha, hayya, wa. Semua membawa maksud wahai. Perkataan selepasnya dikenali sebagai munada. Baik, mari kita pelajari jenis-jenis munada. Jadi munada ada pelbagai jenis. Dia ada 6 jenis munada. Yang pertama dikenali sebagai munada mudhaf. Yang kedua munada syabih bil mudhaf. Yang ketiga munada nakira ghairu maksudah. Yang keempat munada nakira maksudah. Yang kelima munada alam mufrad. Yang keenam munada muqtarin bi alif lam. Mari kita pelajari munada yang pertama iaitu munada mudhaf. Munada merupakan mudhaf. Kata kuncinya adalah munada merupakan muidhafah. Okey, contohnya ya abdallahi. Abdallah adalah perkataan idhafah. Abda mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Contoh yang lain, ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu. Ya raisal fasli, wahai ketua kelas. Abdullah talibul ilmi, raisul fasli adalah idhafah. Dan perkataan abda, taliba, raisa adalah munada. Perkataan selepasnya dikenali sebagai mudhafun ilaih. Cara i'rab abda, taliba, raisa adalah munada mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Cara i'rab perkataan selepas dia iaitu Allah, al-ilmi, al-fasli adalah mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Okey, munada yang kedua iaitu munada syabihun bil mudhaf. Munada yang menyerupai mudhaf. Kata kuncinya adalah munada seperti fa'al ataupun beramal sebagaimana amalan fa'al. Contohnya ya hafizan al-Qur'ana. Ya hafizan, wahai penghafaz. Penghafaz apa? Al-Qur'ana, Al-Quran. Ya qari'an, wahai pembaca. Pembaca apa? Ad-darsa, pelajaran. Ya qari'an ad-darsa. Ya taliban ilman, wahai penuntut ilmu. Cara i'rab bagi perkataan hafizan, qari'an
taliban adalah munada mansub bil fathah. Munada mansub bil fathah. Manakala perkataan selepasnya iaitu Al-Quran, ad-darsa ilman adalah maf'ulun bi mansub bil fathah. Cuma kadang-kadang ada juga perkataan selepasnya boleh jadi harfu jar dan isim majrur. Munada yang ketiga iaitu munada nakirah ghairu maksudah. Nakirah bermaksud umum, tidak khusus. Ghairu maksudah bermaksud tidak ditujukan. Munada ini bermaksud umum dan tidak ditujukan kepada sesiapa pun. Kata kuncinya adalah kata nama am dan ia munada ini mesti bertanwin. Contohnya, ya hafizan, ya qari'an, ya taliban, ya rajulan, ya talibatan, ya mar'atan. Wahai penghafaz, wahai pembaca, wahai pelajar, wahai pemuda, wahai pelajar perempuan, wahai perempuan. Maksudnya adalah umum. Dan cara i'rab bagi munada nakirah ghairu maksudah adalah munada mansub bil fathah. Baik, kita pergi kepada munada yang seterusnya iaitu munada nakirah maksudah. Munada nakirah maksudah. Munada ini adalah umum tetapi maksudah, ditujukan, dikhususkan. Kata kuncinya adalah kata nama am dan tidak bertanwin di hujung ataupun akhir perkataan. Ini bermaksud perkataan itu ditujukan. Contohnya, ya hafizu, wahai penghafaz, kamu, wahai penghafaz. Ya qari'u, kamu, wahai pembaca. Ya talibu, kamu, wahai pelajar. Ya rajulu, kamu, wahai pemuda. Ya talibatu, kamu, wahai pelajar perempuan. Ya mar'atu, kamu, wahai wanita. Jadi ini dikhususkan. Cuba kita lihat perkataan ataupun huruf di belakangnya tidak bertanwin. Jadi cara i'rab bagi munada ini adalah munada mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Munada mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Baik, munada seterusnya ialah munada alam mufrad. Munada alam mufrad. Munada alam. Alam adalah kata nama khas. Mufrad, satu. Jadi kata kuncinya adalah kata nama khas. Sekiranya kalian jumpa perkataan kata nama khas, jadi itu adalah munada alam mufrad. Contohnya, ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Zaidu, ya Aisyatu, ya Fatimatu, ya Zainabu. Wahai Muhammad, wahai Ahmad, wahai Zaid, wahai Aisyah, wahai Fatimah, wahai Zainab. Jadi ini adalah munada alam mufrad. Cara i'rabnya sama iaitu munada mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Munada mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Okey, baik. Munada yang terakhir iaitu munada muqtarin bi al. Munada muqtarin bi alif wal lam. Munada yang mempunyai alif lam. Baik, pada asalnya munada ini tidak diletakkan alif lam padanya. Contohnya, ya rajulu, wahai lelaki. Tidak diletakkan alif lam. Tetapi sekiranya kita ingin meletakkan alif lam ar-rajulu, kita tidak boleh katakan ya ar-rajulu.
ya ar-rajulu, ya al-muslimu, ya at-talibu. Jadi ini tidak digunakan dan salah penggunaannya. Jadi mesti kita tambah di tengahnya ada perkataan ayyuha ataupun ayyatuha. Ayyuha bagi muzakkar, ayyatuha bagi muannas. Contohnya, ya ayyuha al-muslimu, ya ayyatuha al-muslimatu, ya ayyatuha an-nafsu. Jadi cara i'rabnya adalah berbeza. I'rabnya perkataan ayyu, ayyatu di'irabkan sebagai munada mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Munada mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Manakala isim selepasnya yang ada alif lam tadi di'irabkan sebagai badal sekiranya isim itu isim jamid. Manakala sekiranya isim mushtaq, contohnya ya ayyuha at-talibu. At-talibu adalah isim mushtaq, jadi di'irabkan sebagai na'at ataupun sifat kepada ayyu. Jadi kesimpulan pelajaran yang kita pelajari hari ini ialah huruf nida selepasnya adalah munada. Mauqi' i'rabnya adalah munada, sesuatu yang diseru. Jadi antara huruf nida a, ya, ayya, ayyu, ayyuha, ayyatuha, hayya, wa. Dan di antara jenis-jenis munada ada 6 semuanya. Yang pertama munada mudhaf. Munada tu merupakan mudhaf. Munada syabihun bil mudhaf, munada yang menyerupai mudhaf. Yang ketiga munada nakirah ghairu maksudah, munada yang umum dan tidak dikhususkan kepada sesiapa pun. Yang keempat munada nakirah maksudah, munada yang tiada alif lam nakirah tetapi maksudah yang dikhususkan. Contohnya kamu wahai pelajar. Yang kelima munada alam mufrad, munada kata nama khas, ya Muhammadu. Yang keenam munada muqtarin bi alif lam, munada yang mempunyai alif lam. Cara i'rabnya ada 2 sahaja, iaitu sama ada munada mansub bil fathah dan sekiranya perkataan tu huruf terakhirnya dhammah, cara i'rabnya adalah munada mabni 'ala ad-dhammi fi mahalli nasbin. Munada mabni 'ala ad-dhammi fi mahalli nasbin. Okey, setakat itu dahulu, semoga bermanfaat untuk semua. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.